Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita sama-sama mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala salah silap kelalaian kita itu, sama ada yang sedar terang-terangan ataupun yang sembunyian seorang diri, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak sengaja. Jadi semua sudut-sudut kekurangan antara kita dengan Tuhan, ini Allahu Jalla Jalaluh. Jadi perlu kita mohon keampunan itu, sebab bila kita mohon keampunan, Allah dia tidak saja mengampunkan dosa kita, tapi dia meningkatkan darajat kita. Itu pemurahnya Allah itu. Ya. Kita kalau kita minta satu orang tu satu perkara, mungkin dia bagi satu perkara, tapi dengan Allah kita minta satu, bermacam-macam perkara yang Allah bagi. Kita tak minta pun Allah bagi. Ya. Itu pemurah Allah itu. Jadi kalau satu orang kata susahlah saya nak ingat Allah, maknanya ada sesuatu yang tidak betul dengan pemikirannya itu. Sebab fikir ini dia memang secara nalurinya dia akan ingat, dia akan tengok sesuatu tu, dia akan ingat kepada sesuatu yang lain. Ya. Memang begitu. Jadi cuma tinggal lagi fikiran kita tu tidak dilatih. Yani tengok sesuatu ingat kepada yang menjadikan segala sesuatu. Sedangkan itu yang kita ucapkan hari-hari asyhadu alla ilaha illallah itu. Ya, semua makna-makna dalam itu. Jadi banyak ilmu yang kita tahu, dia tidak menjadi penyaksian kita lagi, dan dia tidak jadi benda yang kita mengalami merasai. Dia cuma tahap tahu sahaja. Tahu Allah itu ada, tahu nikmat ni dari Allah, tahu buat maksiat tu tak boleh. Semua tahu-tahu. Tapi dia tidak saksi dan dia tidak mengalami merasai. Jadi bila kita belajar ilmu tafakkur ini, dia bukan saja fikir, dia saksi dan dia alami rasai, insya-Allah. Jadi kita akan istighfar, hadirkan hati, jangan lalai, sebab lalai itu punca segala dosa, punca segala maksiat. Ya, al-ghaflatu yani aslu kullu maksiatin wa ghaflatin. Semua itu asal bagi segala maksiat, ya, segala salah silap itu al-ghaflah. Ini ghaflah, lalai itu. Jadi insya-Allah kita akan istighfar daripada segala itu. Mudah-mudahan setelah istighfar nanti diampunkan Tuhan dan kita ditingkatkan darajat, lebih kuat kesedaran kita dengan Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullahalazim bu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim
Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاكرين والحامدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله. Alhamdulillah, kita sudah meluahkan luahan istighfar. Ini meminta keampunan daripada Allah itu. Jadi itu satu amalan yang sangat agung, yang sangat besar. Sehingga kan para anbiya, aulia, siddiqin, syuhada, salihin semua mengamalkan istighfar. Tidak ada sesiapa pun yang terkecuali. Ya. Sebab itu nak menunjukkan rasa rendah hina kita pada Allah. Oh, saya tak buat dosa pun, Nabi pun tak buat dosa. Ya, Nabi istighfar kurang-kurang 70 kali sehari Nabi istighfar. Ya, siapa kita pula nak mengaku tak nak istighfar? Jadi istighfar itu selain daripada kita melakukan salah silap dengan Allah, istighfar itu juga nak menunjukkan kehambaan kita pada Allah. Rasa rendah, rasa hina kita. Itu tujuan istighfar. Salah satu pada tujuan istighfar nak menzuhirkan kerendahan dan kehinaan kita ini. Kenapa rendah? Sebab kita sentiasa berdepan dengan kebesaran Allah. Kita kalau berdepan dengan satu syarikat kedai runcit berdepan dengan satu syarikat yang besar, ya, kalau nak cerita bab bisnes lah. Satu orang dia baru buka kedai runcit, ya, kedai kemah tepi jalan ke, dia berdepan dengan satu syarikat yang dah buka Mid Valley ke apa-apa yang besar-besar itu. Bila dia berdepan dengan tuan itu, apa rasa? Dia nak rasa dia besar. Alah, kau Mid Valley, saya kedai runcit tau. Nak rasa begitu? Tak ada, datang itu dengan rasa rendah. Ya. Begitu kita ini, kenapa nak rasa rendah? Sebab kita berdepan yang maha besar. Sentiasa manusia itu tak terlepas.
Dia lari celah gunung ke, lari celah bukit ke, tidur ke, dia buat-buat tak ingat ke, dia sentiasa berdepan dengan kebesaran Allah. Ya, yang sedang menurunkan hujan, yang sedang semua ini, ya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sentiasa membuat sesuatu. Yakni setiap hari dengan makna setiap ketika. Setiap saat Allah sedang memutuskan sesuatu. Ya, antaranya inilah Allah putuskan jantung kita terus berdenyut. Allah putuskan pendengaran kita masih dapat mendengar, penglihatan dapat melihat. Allah putuskan untuk turun hujan. Allah putuskan alam ini terus, matahari keluar lagi pagi ini. Semua itu pemutusan Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Al-Quran itu. Mana Allah nak memanggil kita supaya tengoklah dia. Tengok aku yang buat sesuatu ini. Ya. Jadi bila berdepan dengan kebesaran itu, yang mana tidak ada lagi yang lebih besar melainkan dia. Sebab itu Allahu Akbar. Ya, akbar yang paling besar. Apa yang kita bayangkan besar dalam hidup ini? Oh, berlaku tsunami. Oh, berlaku COVID. Oh, berlaku masalah hidup saya. Oh, apa? Lah, itu tak besar. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita dalam sembahyang itu Allahu Akbar, seolah kita menolak segala yang kita anggap besar selama ini. Sebab apa yang kita anggap besar itu yang beri kesan pada hati kita. Sebab itu kita hari ini masalah kita dengan makhluk. Sebab kita dah masukkan kebesaran makhluk dalam hati kita. Kalau kita masukkan kebesaran Allah sungguh dalam hati kita, yang lain daripada Allah itu kecil. Ya. Jadi bila berdepan dengan kebesaran Allah itu timbul rendah. Ya. Berdepan dengan kemuliaan Allah ini timbul rasa hina kita itu. Ya. Yang mana kita dapat apa yang kita dapat ini. Ya, antara hakikat manusia itu dia sentiasa menerima sesuatu. Sentiasa menerima sesuatu. Tidak jemu Allah itu memberi sesuatu. Kita pula yang jemu, dengar semayangnya dah jemu dah. Dengar kelas saja, dengar nak ada majlis zikir, nak kena berzikir pula. Ya, kalau zikir tu 1 jam boleh ikut lagi. Ya, naik 1 jam setengah, dah mula dah. Serdak-serdak dalam diri kita itu. Letihlah, malaslah, mengantuklah. Ya. Semua itu keluar. Itulah penyakit-penyakit diri kita. Siapa yang buat itu? Kitalah yang kumpul dengan sebab kelalaian kita dengan Allah itu. Ya. Masuk saja beribadat, dia tarik orat tengkuk kita belakang ni, lenguhlah, nak pergi tandas pun waktu itulah, semua itu. Ya. Kalau tengok wayang ada keluar pergi tandas 3 jam. Ada orang tengok wayang tersengguk-sengguk, ada. Ataupun kita masuk restoran semua orang sedang tersengguk-sengguk. Tak ada. Semua orang sedang berbuat sesuatu. Sebab dia sedang mengalami merasai nikmat itu. Tapi kita masuk semayang, tak ada. Masuk kelas, kurang. Kalau ada, Alhamdulillah nak diusahakan lagi. Sampai itu yang menjadi kenyataan hidup kita. Ya, kita yang tak rasa sesuatu bila buat ibadat ni sebab kita terputus. Perhubungan tu tak ada. Kita tak tahu apa yang kita buat. Ya. Jadi kita sedang menikmati setiap saat dan ketika ini kita sedang mendepani kemuliaan Allah dengan pemberian nikmatnya itu. Ya, setiap saat ini. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kamu nak cuba hitung nikmat Allah, yang kamu kata letihlah, itu bahagian yang kamu rasa, tapi bahagian pemberian itu. Kalau kamu nak hitung, la tuhsuha, tak akan terhitung nikmat Allah itu. Ya, terlalu banyak. Kenapa diberi nikmat itu? Supaya nak mencuit kesedaran insan. Sedarlah yang memberi nikmat itu. Sebab itu dikatakan wa haqiqatu syukri, dan hakikat syukur itu an ta'rifa, yang mana engkau mengetahui an la mun'ima illallah, tidak ada lagi yang memberi nikmat ini melainkan Allah. Tak ada lagi yang beri kamu berjalan, beri bercakap, beri semua ni tak ada. Illallah
melainkan Allah. Mengetahui itu, menyaksikan itu, mengalami, merasai itu. Ilmu ni 3 macam kita selalu bicara itu. Sekarang tahu itu supaya nak saksi. Saksi itu supaya kita nak mengalami, merasai. Macam contoh sekarang ini. Kalau saya tak cerita, kalau semua orang tak tahu yang ni handphone, ya. Bila kita tengok handphone itu, ya walaupun kita tengok tapi tak ada penyertaan ilmu. Jadi kita tak tahu pun itu handphone. Jadi seolah-olah kita saksi ketulan biasa saja, tak tahu handphone. Ya, tapi kalau saya dah terang tentang handphone, walaupun kita tak tengok lagi handphone tapi dah tergambar pada fikiran kita, oh, handphone tu saiz dia begini, boleh picit-picit, tak ada wire pun boleh hubungi daripada sini ke negeri yang jauh. Ya. Jadi penyaksian tu dah mula nampak-nampak. Bila dipamer saja handphone, terus mengalami, merasai. Begitulah yang kita terang tentang ilmu ni, kita terang tentang Allah. Kita terang ikut kanan, terang ikut kiri, terang depan, terang belakang, semua itu nak tunjuk pada yang satu. Bukan nak terang yang banyak ini. Ya. Supaya apa? Bila kita keluar saja daripada majlis ini, memang itu yang kita saksi. Kita boleh kaitkan dengan ilmu yang kita belajar, sehingga bila kita saksi sesuatu itu, dia menyertai penyaksian itu. Ya, contoh macam kita kata tiba-tiba satu orang lalu kat sini. Hari-hari dia lalu sini. Bila dia lalu itu, kita tengah mengajar, contoh ada orang lalu. Kita tengok dia tu, lepas tu kita tengok kitab balik. Makcik-makcik pun tengok, tak tahulah. Tiba-tiba ada tuan masjid datang, dia kata, tahu tak siapa yang lalu hari-hari? Itu anak sultan itu. Ya, dialah yang pemurah, yang apa, yang semua itu. Yang buat masjid ni, yang bagi derma sini sana. Anak sultan itu. Ya. Kita pun hari ni datang kelas. Tengok-tengok dia lalu lagi. Agak-agak tumpu ustaz ke tumpu anak sultan. Semua pandang sana. Ya, dengan ustaz-ustaz pun pandang. Kenapa itu? Pada orang yang sama saja. Tapi sebab ada pengetahuan. Jadi bila ada pengetahuan, bila kita lihat, bila penglihatan disertai dengan pengetahuan itu, apa rasa? Mengalami, kita pun rasalah, oh, anak sultan, kebesaran dia lah apa. Kita pun tak tahu entah-entah, Tok Imam tu pun tipu kita aja. Bukan anak sultan betul pun. Ya. Tapi nampak pengetahuan itu dia patut mengambil alih penyaksian kita dan mengalami, merasai. Jadi yang kita cerita tentang dia yang memberi nikmat, dia yang semua-semua dia ini supaya apa? Supaya bila kita keluar nanti tengok saja alam ini, tersentuh hati tentang kebesaran dia, tentang kemuliaan dia. Tengok anak kita buat perangai pun dah lain dah. Dulu anak buat perangai je naik terus tangan tu, ya. Jadi sekarang dah lain. Tengok orang keji kita sikit, kita dah tak tersentuh sangat, ya. Sebab kita menyaksikan dia mengatasi semua ini. Memang dia pun, ya, kita ini macam pelakon saja. Director itu Tuhan itu. Dia lakonkan ada orang jahat. Kita orang mukmin ni nak jadi hero. Ya. Kalau tak ada orang jahat, macam mana nak kenal hero? Semua orang baik saja, semua orang. Jadi Allah hikmah Tuhan jadikan dunia ni ada orang jahat, ada orang yang musuhi kita, supaya orang mukmin naik. Ya. Bukan supaya orang mukmin jadi takut, jadi risau, jadi anxiety pula, jadi tak mau teruskan hidup. Ini pelakon apa ini? Ya. Sebenar-benar hero itu dia memang kena mendepani cabaran hidup itu. Ke ada cerita kita tengok hero tu tidur saja? Ada movie Hindustan ke? Yang mana satu hero yang tidur selalu tu? Ya. Hero ni mati pun boleh hidup balik. Hindustan lah. Ya. Mana tunjuk dia itu hero, dia itu kuat. Kita orang mukmin, Allah jadikan alam ini, mukmin ni hero Allah. Kita khalifah, kita perwakilan Allah. Kita dihantar untuk menyatakan kepada semua makhluk, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Tapi kalau kita tak jadi itu, mana kita jadi apa ini? Ya. Allah cipta kita ni, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Allah jadikan di kulit muka bumi Allah ni khalifah, perwakilan Allah. Ya, supaya dia gunakan lidahnya itu nak menyatakan kebesaran Allah. Dia gunakan segala anggota tubuhnya itu nak membenarkan ya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul dan segala orang-orang Allah. Jadi kita ada fungsi, kita bukan kosong. Ya, tinggal lagi setiap orang itu memanglah berbeza-beza kedudukan dia. Ada yang abidun, ini orang yang banyak ibadat. Kerja dia banyak ibadat saja, duduk rumah banyak ibadat, ya. Ataupun ada yang alimun, orang yang mengajar. Ya, kerja dia mengajar. Ada yang muta'allimun, yang belajar. Ada yang walid, ya, yang menguasai kedudukan-kedudukan tertentu. Ada yang muhtarifun, yang bekerja, ada yang buat sapu sampah. Jadi kita itu saja. Abidun, alimun, abid, alim, muta'allimun, orang yang belajar, walid, orang yang menguasai, orang yang buat keputusan, ya, dan muhtarifun, orang yang membuat kerja. Semua itu sejadah bagi kita. Ya, sejadah tu mana tempat untuk kita tenggelam karam dengan Allah. Jangan ingat orang yang mengajar saja boleh tenggelam karam dengan Allah. Tidak. Memang dunia ni ada semua itu. Ya, di mana kita ditakdirkan seolah-olah itu sejadah kita. Orang abidun sejadah dia mungkin kat masjid, dekat surau saja. Orang yang muhtarifun, yang bekerja sapu sampah itu sejadah dia. Mana itu jalan dia nak kuat kukuh dengan Allah. Jadi ada alasan tak? Susahlah, seronoklah dia dapat masuk kelas, saya tak dapat. Tak dapat apa? Memang cuci sampah itu sejadah kamu. Mana di situ jalan kamu boleh kenal Allah. Ya, tidak ada alasan untuk kita kata susah nak ingat Allah. Jadi sebab itu. Jadi bila kita istighfar itu bukan semata-mata kita nak mengatakan kita nak minta ampun dengan Allah, tapi memang kita kasih untuk istighfar. Sebab setiap saat berdepan dengan kebesaran dia rasa rendah. Setiap saat berdepan dengan kemuliaan dia rasanya hina kita ini. Jadi apakah perkataan yang boleh diluahkan nak menzohirkan kenyataan itu? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bila luah tu luah dengan penuh perasaan lah. Baru keluar lagu ini, lagu itu, ya. Astagfirullah saja kita pun tak tahu. Kira nak habis 33 subhanallah. Ya, Allah akbar. Tengok jam dah. Ya. Jadi ni apa ni? Ya. Kalau kita ada satu orang yang bekerja begitu depan kita, apa kita rasa? Kau ni buat ni nak melepaskan batuk di tangga saja ni. Ya. Tak adalah nilai kita itu. Jadi itu tujuan kita istighfar. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kita di dalam bab tafakur. Ini bab pada menyatakan menguruskan pemikiran kita. Asyik-asyik tafakur saja Ustaz. Yalah sebab kita sentiasa berfikir. Sudah 30 tahun kita fikir, tak pernah terfikir pun macam mana nak uruskan fikiran. Pernah tak? Tak pernah agak. 60 tahun dah, 50 tahun dah menggunakan fikiran yang keluar masuk 60,000, 70,000 sehari. Tak pernah pun terfikir macam mana nak uruskan fikiran. Mungkin kita pernah rasa macam mana nak jadi baik, tapi tak tahu kaedah. Kaedah dia yang pertama, uruskan fikiran dengan baik. Bila fikiran kita diurus dengan baik, seterusnya apa yang akan terurus? Perasaan. Bila perasaan kita baik, fikiran kita baik, apa yang akan terurus seterusnya? Perkataan dan perbuatan. Ini hakikat manusia. Apa yang dia fikir, apa yang dia rasa, apa yang dia berkata-kata, dia berbuat. Itulah dia. Ya. Tinggal lagi kita hari ini, kita banyak tertumpu pada perkataan dan perbuatan. Tapi kita terlepas, kita pandai urus perkataan kita, perbuatan kita. Ya, tapi kita terlepas bahagian yang tak nampak, perasaan dan fikiran itu. Sebab itu bila diuji saja, perkataan perbuatan dah jadi lain.
Ya, banyak begitu, walaupun ustaz-ustaz sendiri, walaupun orang-orang yang kita nampak baik itu, tapi bila diuji, mula keluar perkataan yang tak semenggah, mula keluar perbuatan-perbuatan yang tak baik. Kenapa itu? Ya, dia sebab dia terus pergi pada yang nampak, bahagian fikir rasa itu tak diurus. Jadi tafakur ini dia nak mengurus fikiran kita. Memang setiap saat patut kita kena ulang-ulang ini, supaya dia jadi darah daging kita. Sekarang dia masih lagi, tapi baguslah ada perubahan sedikit. Nak banding dulu, ya. Tapi tak cukup lagi. Nak jadikan dia itu diri kita. Kita nak berubah ni. Ya. Dah 30 tahun dah kita fikir, entah apa-apa kita fikir pun tak tahu. Tiba-tiba 10 kali kelas nak boleh berubah fikiran tu. Belum lagi, ya. Jadi kita belajar bab tafakur ini. Sebab tafakur ini nanti kita akan, setelah habis kelas ini, kita akan bagi jadual. Ya, apakah penghujung bagi tafakur itu? Ya, penghujung bagi tafakur itu nanti adalah 10 itu. Yang pertama, cuma yang kita boleh terangkan ringkas, tafakur, fikir ini yang betul, dia akan mencetuskan tadakkur. Tadakkur. Apa makna tazakkur? Maknanya ingat. Yakni hadir hati dengan Allah. Ya, fikir ini kalau kita urus betul-betul, dia tak pergi ke mana lagi. Dia pasti akan cetuskan hadir hati dengan Allah. Itu zikirlah itu. Ya. Hadir hati dengan Allah yang berkekalan itu, dia akan mencetuskan wahdatul af'al. Apa makna wahdatul af'al? Menyaksikan perbuatan yang satu. Ya, tak ada perbuatan lain lagi dah. La mawjud illallah. La muharrik illallah. Tak ada lagi yang ada melainkan Allah. Tidak ada lagi yang menggerakkan sesuatu melainkan Allah. Dia akan bawa ke situ. Ya, tafakur akan mencetuskan ingatan yang tetap dan kuat dalam hati dengan Allah, yang menyebabkan kita menyaksikan dengan mata kepala kita yang disertai dengan tafakur ilmu tadi tu, wahdatul af'al, perbuatan yang satu. Ada nampak perbuatan yang satu, dia akan timbul tawajjuh. Yani kalau dah perbuatan semua daripada yang satu, walaupun nampak banyak, tapi semua ini asalnya daripada yang satu. Jadi kita sekarang ni nak berhadap yang banyak ke nak berhadap yang satu? Yang satulah. Kenapa nak berhadap yang banyak? Semua ini daripada sumber yang satu. Ya. Kita tengok sungai banyak, tapi air terjun tu punca yang satu. Pergi air terjun teruslah. Ya. Sungai ini kadang-kadang tepi sekarang ada campur sampah lah, ada orang buang sampah lah, itu yang kita nampak kotor. Tapi kalau kita dah tahu sumber yang satu, kotor ke bersih? Bersih. Jadi itu makna tawajjuh. Tawajjuh ini mendepani yang banyak, tapi dia tumpu pada yang satu. Ini perlu latihan. Ya. Depani yang banyak, tumpu pada yang satu, tawajjuh. Macam mana dia dapat tawajjuh? Sebab dia dah nampak perbuatan ni semua daripada perbuatan yang satu. Macam mana dia nampak perbuatan yang satu? Sebab ingatan yang kuat dalam hati dia itu hanya pada yang satu. Macam mana dia dapat ingatan tumpuan hati yang kuat dengan yang satu? Sebab fikiran dia itu telah membawa dia kepada, dia pergi balik. Tazakkur, wahdatul af'al, tawajjuh. Dia kuat menguat itu. Setiap saat kita sedang mengukuhkan itu. Jadi awaslah fikiran kita itu apa yang sedang kita fikir ini. Adakah fikir kita itu menimbul zikir, ingat yang kuat pada Allah ataupun tidak? Bahaya fikiran ni ya. Kita tengah cakap ni dia boleh pergi tempat lain ni. Ya, kita tengah cakap ni dia gelombang. Jadi itu menunjukkan liarnya fikiran kita itu. Sebab apa? Sebab kita tak pernah pun usaha nak uruskan dia. Ya. Yang kita usaha dia fikir pasal dunia ini. Itu je pagi petang siang malam kita buat. Daripada pukul 6 pagi tadi kita bangun sampai sekarang. Kalau kita tak tengok betul apa yang kita sedang fikir. Itu manusia, dia boleh fikir apa yang dia sedang fikir. Boleh itu. Ya, duduk senyap saja, ada pejam mata, dia tengok apa fikiran keluar masuk.
Ya, lepas tu apa rasa, lepas tu apa yang dia akan kata-kata dan buat. Cuma sekarang ni sebabkan kita tak pernah belajar ilmu itu, kita ingat semua itu kita satu sajalah. Memang dia satu, tapi kalau kita nak berubah, kita kena pecah-pecahkan dulu. Ya. Kalau kita nak belajar buat kari, kita bagi orang nah makan kari macam tu. Dia nak belajar buat kari, mi kari lah. Kita pergi bagi dia mi kari yang dah siap. Tak boleh lah. Panggil dia masuk dapur. Ini daun kari. Ini minyak. Ni bawang ni kena tumis dulu. Ya. Lepas tu barulah dia tahu, oh itu mi kari. Begitu juga ilmu. Ilmu ni dia pecah. Ini tauhid, ini fiqh, ini tasawuf, ini tafsir, ini hadis. Bukan supaya kita nak pandang pecah belah itu. Ya. Bukan kata, oh ini belajar tasawuf, tak boleh kita orang mengaji fiqh. Oh ini tauhid, ni tak boleh kita orang mengaji tasawuf. Bukan. Semua itu satulah. Macam kita bahagi tadilah, fikir, rasa, buat. Tujuan kita terang tu supaya kita boleh urus. Tapi hakikat fikir, rasa, buat tu dia berjalan sekali. Ya. Jadi begitu ilmu. Asal usul ilmu daripada zaman Nabi begitulah. Mana ada ini ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ini fiqh. Tak ada zaman Nabi itu. Ya, semua bersekali. Tapi diturun ulama pecah-pecahkan tu supaya mudah nak belajar. Kita pula pergi belajar, lepas tu dah pandang pula, oh dia ni orang tasawuf tak boleh. Kita orang fiqh. Tahu kita fiqh saja, jangan tasawuf sangat. Ya. Ini tauhid, dia tasawuf tak boleh, kena mengaji tauhid dulu. Fiqh jangan mengaji langsung. La ilaha illallah. Kata dia, okey, fikir saja, jangan rasa. Rasa saja, jangan buat, jangan fikir. Boleh? Kau sekarang fikir, jangan rasa apa-apa. Tak boleh. Memang itu bersekali. Ya, jadi tinggal lagi kita terangkan itu supaya mudah. Kita nak berubah, kita kan nak berubah. Nak berubah kena ada jalan-jalan nak berubah itu. Tak boleh kata saya nak berubah je lah. Tak berubah juga. Ya, tapi bila kita terang, okay, nak berubah, uruskan fikiran. Nanti perasaan tu akan berubah. Nanti perkataan, perbuatan pun akan berubah. Baik, jadi itu nanti kita akan belajarlah bila kita habis bab tafakur. Kita akan buat macam carta itu 1, 2. Hujung sekali bagi tafakur itu, dia akan menetapkan dalam hatinya tidak ada lagi sebenar-benar yang ada ni melainkan hanya Allah. Ya, ada 10 itu. Tadi kita dah dengar sedikit tafakur mencetuskan tazakur. Tazakur mencetuskan wahdatul af'al. Wahdatul af'al mencetuskan tawajjuh. Sentiasa berhadap. Mendepani yang banyak, tapi tumpuan hanya pada yang satu. Dan dituju sentiasa tumpuan itu. Lari sekejap, dia pasang balik. Lari sekejap, dia ingatkan balik. Itu amal tawajjuh lah. Ya, sebab tu kadang-kadang setengah ahli tariqah itu dia duduk dalam kelambu, dia duduk senyap, malam Jumaat tutup lampu, semua itu dia nak menguatkan tawajjuh lah. Ya. Tapi bukan dia nak duduk dalam 24 jam juga. Satu hari dia kena keluar ke sini juga. Macam kita lah sekarang ni, bukan kita akan sentiasa dapat bersama macam ni. Time dapat ni alhamdulillah lah. Dapatlah kawal sikit fikiran tu. Dapatlah kawal sikit perasaan. Ya, perbuatan, perkataan dapat kawal. Tak adalah kita nak mengumpat orang pula dalam kelas ni. Tak adalah nak cerita pasal benda ni, benda itu dapat kawal sikit. Tapi ini kolam kecil. Kita nak keluar nanti lautan itu. Di situ kita nak guna apa yang kita dah dapat di sini. Ya. Baik. Nanti kita akan sambung lagi. Kita sambung dalam kitab kita itu muka surat 422. Ya. Dan kata Junaid al-Baghdadi, kita dah baca sebelum ini, asyraful majalisi, ini penghimpunan duduk yang terlebih mulia, wa a'laha, ya, al-julusu ma'al fikrati fi maidani tauhid. Jadi perhimpunan duduk yang terlebih mulia dan yang terlebih tinggi itu iaitu perhimpunan duduk serta berfikir di dalam maidan tauhid. Maidan tu apa makna maidan? Gelanggang. Ya. Ada banyak makna lagi tapi senang kita nak kata gelanggang tauhid ini. Ya, dalam maidan ini, dalam kawasan tauhid ini. Mana kawasan tauhid? Dunia inilah. Dunia ini gelanggang tauhid. Maknanya tempat kita nak tengok kiri kanan depan belakang, nak asah kita itu nampak tauhid. Apa makna tauhid?
Siapa boleh jawab? Ya, mengaji tauhid. Apa makna tauhid? Tauhid itu maknanya tengok yang banyak, nampak yang satu. Nak mengesakan. Kan wahid, isnan. Tauhid itu wahada, yuwahidu, tauhidan. Maknanya nak mendepani yang banyak, tapi nak nampak yang satu. Jadi belajar ilmu tauhid ni belajar nampak yang satu. Kalau dah nampak yang satu, ya, tetap ke kacau bilau? Tetaplah. Ini belajar tauhid bergaduh pula. Tauhid mana yang belajar sebab bergaduh ini? Ya, belajar tauhid itu nak nampak yang satu supaya tetap kita dengan yang satu. Kita ni hati ni dia boleh tetap dengan yang satu saja. Dengan yang tak berubah, dengan yang satu. Ya, selagi kita tak masukkan yang satu yang tak berubah, yang tetap, yang kekal itu, selagi itulah hati kita tu meronta mencari tuannya. Ya. Nah, jadi dia kata itu yang terlebih mulia. Ni kita dah baca, cuma kita lalu sekali saja. Itu yang terlebih tinggi. Duduk macam kita buat ni lah. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita buat ini nak bawa ke situ. Nah, dan bila dah duduk dalam maidan tauhid itu dan mencium dia dengan bau harum ma'rifah, dah mula cium dah, maknanya bau harum pengenalan Allah itu, ya. Dia menangkap deria rasa kita semua nak tumpu pada dia, ya. Dah mencium bau ma'rifah dan minum ia dengan piala mahabbah, ya. Minum tu maknanya menuntut ilmu lah. Maknanya setiap saat dia dianugerahi ilmu-ilmu kasih. Ya, kita kalau dah tahu, ya, kita kalau berkasih dengan sesuatu lah. Yang pertama, apa yang kena ada pada kekasih kita itu? Apa dia? Dia tu kena ada lah. Takkan dia tak ada pula berkasih dengan benda yang tak ada? Takkan pula. Jadi yang pertama, yang ada pada kekasih kita itu dia mesti ada. Ya. Dan ada dia tu seolah-olah sebelum ni macam tak ada orang lain. Dialah orang pertama yang kita kasih. Ya. Dialah yang pertama. Tak ada siapa sebelum dia. Kalau ada pun kita lupa sebab tertumpu pada dia. Dan kekasih itu juga kita nak hidup berapa lama dengan dia kalau boleh? Selama-lamanya. Kalau kasih seminggu saja, terbuka tak hati? I love you but only 1 week. Ya, saya kasih kamu tapi seminggu saja. Baliklah kau. Ya, kita pun tak terbuka hati kekasih seminggu saja. Jadi bila kita berkasih dengan dia, seolah-olah dialah awal kekasih kita dan seolah-olah kita akan bersama dengannya kekal abadi. Ya, tak ada yang lain laginya dia. Dan bila kita tengok dia itu, dia lain daripada yang lain. Tak sama macam perempuan-perempuan lain atau lelaki lain. Dia ni unik. Ya, lain daripada yang lain. Dan seolah-olah di dunia ni hanya kita dengan dia saja. Tak ada yang lain dah. Betul tak? Orang kasih begitu tak? Begitulah kalau yang betul-betul kasih lah. Kan kita orang zaman-zaman dulu dia kasih sungguh. Ya. Jadi nampak itu. Yang pertama mesti wujud. Itu wujud Tuhan itu. Yang kedua, tak ada yang macam tak ada yang lain sebelum dia. Qidam, sedia kala. Dan yang ketiga, nak duduk lama dengan dia. Apa sifat Tuhan yang ketiga? Baqa, nak kekal. Dan dia ni pula unik pula. Ya, tak sama dengan yang lain. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan kita tak nampak yang lain lagi melainkan hanya dia wahdaniyah. Ada lagi tu qudrah, iradah, sama, dia mesti mendengar. Jadi belajar tauhid ini belajar nak kenal kekasih. Jadi janganlah susahlah ustaz nak hafal ni lagi belit-belit lidah makcik dah 60 ni. Tak apalah bagi anak cuculah, nantilah dialah waris saya masuk pondok. Wah, habis dalam kubur besok malaikat tanya mengapa makcik tak belajar tauhid? Nanti dulu, tunggu cucu saya datang. Boleh jawab gitu? Tak boleh. Lagi kita berumur, lagi kita nak tenggelam karam dengan ilmu tauhid sebab kita nak balik dulu. Jangan bagi alasan lidah dah keras, dulu otak saya cergas, sekarang dah lambat. Kadar yang kita boleh.
Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan susahkan melainkan dimudahkan. Ya. Tak boleh belajar tauhid ustaz cerang-terang tak faham, mengantuk makcik. Ya. Cerita Hindustan tu makcik faham sangat ke? Yang boleh duduk 3 jam tak tutup mata itu. Tahu, tak faham sangat pun. Tak nak baca subtitle pun dah tak terikut. Laju sangat tapi boleh 3 jam. Tegak tulang belakang makcik, ya. Tak cukup tu pandai pula ada IT-nya, ada goreng pisangnya, tahu, supaya tak mengantuk itu. Dengar je ustaz syarah yang pertama wujud tu maknanya ada itu, ada yang tiada awal. Dah mengantuk dah, ya. Padahal yang ini nak kenal Tuhan kita ini. Kita bukan belajar benda yang kecil ini. Ya. Kita belajar benda yang paling besar dalam hidup kita, nak kenal Allah. Patutnya kita kena bagi semua tenaga kita, harta kita, diri kita, perasaan, semua bagi. Ini fard ain. Ilmu yang ain, yang pada tiap-tiap seorang tu kena ada itu. Ya. Belajar tauhid. Jadi dia kata di sini, bila kita sudah duduk dalam majlis itu dan kita akan mula bau wangian ma'rifah, ya, berkenalan kepada Allah itu. Maknanya semua hawas-hawas kita tu dah nak ke situ. Dan kita sentiasa meminum, ya, dengan air cawan kasih, yakni sentiasa kita mendapat ilmu yang baru tentang Allah. Ya, tak jemulah. Lepas tu wan nazaru bi husni zanni billah, dan daripada lautan kasihan itu dan menilik ia dengan baik sangka dengan Allah. Dia tak akan nampak buruk lagi dah. Ya. Nampak apa saja yang berlaku, saya kena sakit, dia kena sakit, dunia berperang, anak buat perangai, tak nampak buruk lagi dah. Dia tetap nampak manis. Ya. Walaupun ada buruk pun, buruk tu menguatkan manis dia lagi dengan Allah. Ya. Itu yang ada pantun orang-orang Allah itu, manis 9 pahit 1. Ya apa? Manis 9 pahit 1. Apa itu? Cuma hujung dia tu pahit manis semuanya satu. Ya, manis 9 pahit 1, hilang 9 dalam 1. Ada 4 rangkap. Nanti kita ingatkan balik. Ya, tapi pahit manis semuanya satu. Ini pantun orang tua-tua dulu, ya. Orang yang Allah bagi buka mata hati, dia nampak kenyataan itu. Macam kita katalah, memang hakikat hidup ni semuanya manis. Mana ada masam, pahit apa semua. Kalau ada pun sekadar nak kuatkan lagi manis itu. Ya, kita tak dapat faham masjid ini cantik ataupun kita itu cantik kalau tak ada benda yang bodoh. Kita tak dapat faham sihat kalau kita tak ada sakit. Itu saja. Jadi Allah bagi perkara-perkara yang tak selesa pada kita itu supaya kita kuat lagi dengan dia. Tapi kita apa? Kalau dapat sakit, kita sedih pula dekat sakit situ. Ya. Lepas tu kita stres pula dekat sakit situ. Lepas tu kita mula anxiety pula dekat sakit situ. Allah bagi sakit je, kita tambah 10 lagi penyakit. Allah bagi satu je. Setengah-setengah ulama, kekasih-kekasih Allah itu, kalau sakit itu, kata jom kita pergi hospital. Nanti dulu. Cepat sangat nak pergi hospital tak dan mengalami, merasai lagi pemberian Tuhan tu. Ya. Habib Ali Batu Pahat. Ya, sakit itu marah orang kalau nak bawa dia hospital. Sakit doktor, sakit doktor, sakit doktor. Wah, beriman sungguh pada doktor. Tambah lagi satu rukun iman yang ketujuh, percaya pada doktor. Ya, marah dia. Sakit yang memberi sakit dulu. Ya. Sakit itu, apa makna sakit? Ya. Sakit itu maknanya cubitan kasih sayang Allah. Itu makna sakit. Ya. Kalau tak ada sakit, mungkin kita degil sedikit pun boleh jadi. Mungkin kita tak terlupa nikmat dia pun. Ya. Tapi cubit tu dasarnya kasih sayang. Macam ibulah kalau dia jaga anak dia itu. Ya. Pagi-pagi siapa yang mandikan anak dia tu kalau anak umur kecil lagi? Ibu itulah.
dia mandi, dia pakai bedak penuh, bedak muka tu ya. Pakai wangi-wangian, hantar pergi sekolah. Balik kejap lagi koyak baju. Dia pun tepuk sini, cubit sikit, marah apa semua. Kejap lagi petang, masak-masak, bagi makan balik. Lepas tu main kotor balik, marah balik, tinggi suara, pecah pinggan lah, macam-macam. Ya. Malam sekejap lagi nak tidur, siapa yang dodoikan? Dia dodoi balik. Jadi yang dodoi, yang siapkan pakaian, yang bagi makan, yang cubit, yang semua itu ibu yang lain ke ibu yang sama? Ibu yang sama. Dan dasar ibu tu buat, dia benci ke kasih? Kasih. Mana ada orang cubit anak sampai benci, sampai menyampah, tak nak tengok muka lagi? Tak ada. Itu dah melampau lah. Ya, kalau anak kecil tu. Ya. Jadi begitulah Tuhan didik kita ini sama saja. Macam ibu didik kita juga. Kasih itu. Dia bagi sakit. Sakit cara sakit. Jangan lawan sakit. Terima sakit itu Allah daripada dia. Ini kita dengar saja kena COVID. Ya. Dah naik dah. Mula-mula saya memang ada darah tinggi. Darah tinggi ni kalau COVID cepat mati. Mati pula dia pergi. Ya. Saya memang kena COVID pula. Saya memang ada asma. COVID ni dia akan attack dekat paru-paru, nanti tak boleh bernafas. Bila nak nampak Tuhan tak tahu. Ya. Seolah-olah sakit ni macam binatang buas ni nak terkam kita pula. Ya. Memang sakit begitu, tapi sakit ini, virus ni dia macam anjing itu. Ya, dia kira nak terkam kita saja. Tapi pada leher anjing itu ada tali, ada tuan yang memegang. Orang yang cerdik, dia lari daripada anjing ke dia bercakap dengan tuan itu? Cakap dengan tuan itu. Jagalah anjing tu elok. Contoh, ya. Begitulah kita kalau kena sakit itu, pergi dekat tuan dulu. Ni kita pergi tuan juga, tuan doktor dulu. Dah kita bagi telinga kita 100% kat situ. Kalau kita iman kita kuat, tak apalah. Ini kita pula iman lemah, bagi telinga dekat situ pula. Tuan doktor pula cakap, oh didapati kamu ini dah stage yang keempat. Ya, kita pula kaitkan pula, oh betul lah dulu sepupu aku yang mati macam ni lah. Ya, kita percaya dan itulah yang kita hantar signal pada otak fikiran kita, perasaan kita. Hari-hari kita buat itu, lama-lama kita masuk kubur lah. Pergi mana lagi? Ya, fikirmu takdirmu. Itu bahaya itu. Alam ini ajaib. Apa yang kita fikir itu yang akan jadi. Ya, kalau kita tak kawal itu. Jadi sebab itu salah satu daripada sebab sakit itu, saintis pun kata apa dia? Fikiran tak betul. Ya, fikiran salah, hari-hari fikir serabut saja. Jadi sekarang kita kalau kena sakit, apa dulu? Terima dulu sakit itu. Terima dulu. Mana dalam lah, bukan kita minta ya Allah bagilah sakit. Janganlah begitu pula. Ya. Jangan. Jadi bila kena sakit itu dalaman kita itu dengan dia dulu. Kalau dengan dia, sakit itu daripada siapa? Terima dulu. Lepas tu tengoklah apa yang tak kena ni, makan minum ke? Ya, mungkin aku banyak buat dosa ke? Banyak fikir yang barulah. Ya. Ini sakit kepala sikit, Panadol. Ya. Yang akhirnya yang kaya hilang Panadol. Ya. Dia orang memang buat itu nak suruh kita ketagih dengan itu. Kalau tidak, apa lagi, tutuplah bisnes dia orang. Ya. Ilmu tauhid ini hospital. Ini sebenar-benar hospital kita, nak rawat kita. Ya. Bukan kita nafi pula doktor, jangan salah faham pula, ya. Maknanya nak ada balance saja. Dalaman kita itu. Kita sekarang ni kalau dengar sakit, dalam sekali sakit. Kita tak nak, kita nak nampak Allah lebih daripada sakit. Allah lebih daripada masalah. Allah lebih daripada segala ujian yang kita depani itu. Baru kuat kita. Ya. Lepas tu dia kata di sini satu lagi. Dan kemudian daripada itu, maka berkata Syekh Junaid Al-Baghdadi itu, ya laha min majlisin ma ajallahu wa min syarabin ma aladdahu tuba lima ruziqahu. Hei orang yang dapat kemenangan, yang duduk berhimpun bagi tempat perhimpunan duduk yang sangat ajaib kebesarannya. Mana?
Betapa untungnya orang yang dapat duduk dalam majlis yang memikirkan tentang dia itu. Ya, ya laha ma ajallahu min majlisin ma ajallahu. Maknanya ya laha itu makna nak menyatakan ya Allah betapa beruntungnya, betapa mulianya, betapa beruntungnya orang yang dapat pastikan dirinya itu sentiasa dalam memikirkan tentang Allah itu, memikirkan tentang tauhid ini, ya. Dan ma'aladzahu, dan sangat lazat, ya, lazatnya. Kita kalau lazat itu dia tak dapat nak diterjemahkan, tapi orang yang berzikir itu yang boleh 2-3 jam tu sebab dia lazat. Orang yang boleh makan nasi bertambah-tambah tu sebab apa? Sebab lazat, ya. Kita lazat sekarang ni letak pada nasi, ya, mengantuk pada zikir. Jadi orang yang betul-betul ingat Allah ini, dia kata ma'alazzahu, betapa lazatnya. Tuba liman ruziqahu. Ya, maka dia kata dan kemenanganlah, untunglah, baiklah orang yang direzekikan dengan itu, ya, dengan demikian itu. Jadi majlis tafakur ini memang majlis yang ajaib, ya. Bukan apa pun, tapi kita boleh rasa tenang duduk dalam pengajian, boleh rasa semangat balik. Ajaiblah itu, ya. Walaupun sebab kita menceritakan tentang yang satu. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kita berhenti di situ dahulu, ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, faham, ingat itu, kita sentiasa cakap dia, ya, muzakarahkan dia. Apa yang kita belajar di sini, kita dapat mungkin 10% saja. Kita balik, kita bercakap pula. Bercakaplah dengan anak ke, dengan suami ke, dengan isteri ke, dengan kawan ke, ya. Kalau tak ada orang sangat pun, susun botol-botol kosong kat rumah tu, bercakap dengan botol. Ya, latih. Ya, latih bercakap. Sebab apa? Bila kita cakap, kita kuatkan lagi apa yang kita faham. Kalau ada bagus lagi, muzakarah. Muzakarah ni maknanya siapa yang dah masuk kelas ni, sebelum kita balik ke ataupun malam nanti kita jumpa balik, cakap balik. Sebab dalam pengajian itu mungkin ada 1000 manfaat, tapi bukan semua orang dapat 1000. Orang ni dapat bahagian ini, orang ni dapat bahagian ini, dapat. Tapi bila semua jumpa, semua cakap apa yang dia dapat, semua dapat benda yang sama. Itu muzakarah, ya. Jadi ilmu ini dia kena muzakarah. Hayatul ilmi bimudzakarah. Hidupnya ilmu tu dengan muzakarah. Yang kita datang mengaji ni dapat 10 dah. Balik muzakarah lagi dapat lagi berapa puluh, 30. Kita amalkan pula dapat lagi 60. Jadi dapatlah 100%. Ya. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang diceritakan dalam kitab itu oleh kekasih-kekasih Allah, oleh para ulama yang kita kasihi, sedikit sebanyak memberi kesan kepada kita untuk kita menjalani hidup ini nak menuju ke alam yang kekal abadi, yang semua orang cita-citakan kalaulah mereka tahu, ya. Kita sekarang ini takut dengar mati, takut, ya. Sepatutnya dengar mati itu memang ada sudut takut sebab kita tahu kekurangan kita, tapi ada sudut seronok juga sebab nak kekal di sana, ya. InsyaAllah sebelum kita tutup pengajian, kita berzikir, ya. Masukkan balik pusatan tumpuan itu, tumpu sungguh-sungguh, serah di situ. Fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, 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 Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'adil amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.